Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fat dan alhamdulillah kita dapat menyambung kembali slot Talaqi Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Sebagaimana yang Fat sebut tadilah, kepada pendengar yang telah menyediakan kitab tu, alhamdulillah lah. Kitab sama ada hak edisi Jawi ataupun hak edisi Rumi. Sebagaimana yang saya tekan sama-samanya, kalau ada kitab, maknanya kita ada tempat yang kita bertapak lah kita panggil. Bukan hanya dengar semata-mata. Tapi kalau kita diberi kekuatan oleh Allah, dengar akan slot Talaqi Safinatun Najah, alhamdulillah dah. Tambahan pula dengan cara yang cukup mudah. Sama ada melalui Radio Manis FM ataupun mengikuti melalui live FB dan boleh share pula. Kemudian hak FB ni pula boleh mengulangi. Boleh mengulangi. Dan kalau kata, ini hak biasa saya dengar lah. Ada orang ni, dia bawa kereta, dia dengar dari radio. Tapi bawa kereta ni faham-faham lah. Tak fokus lah. Fokus dia tu. Kemudian dia kata sampai di rumah lah pula buka kitab, dengar, tengok dalam hot live FB pula dia kata. Gitu. Mana ini kemudahan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-samalah ambil kesempatan slot Talaqi Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah fi ilmil fiqhi. Sebagai saya sebut sebelum ni pun, kitab Safinatun Najah adalah kitab membicarakan hukum hakam fiqh. Tapi sebelum masuk kepada hukum hakam fiqh, kitab Safinatun Najah mendatangkan rukun Islam, rukun iman terlebih dahulu. Sebab dalam ibadah kita kepada Allah, syarat untuk sah ibadah adalah Islam dan iman. Orang Islam yang beriman, barulah wuduknya sah, mandi wajibnya sah, sembahyang puasa pun samalah. Syarat untuk sahnya adalah Islam dan iman. Jadi kita mati molek hak berkaitan dengan Islam, hak berkaitan dengan iman. Jadi insya-Allah untuk slot petang ini akan menyambung rukun iman yang kedua. Jadi kalaulah pakai hak Jawi senang sikitlah, sebab hak Arabnya Safinatun Najah sebelah atas, terjemah Jawinya betul-betul sebelah bawah. Kalau hak Rumi, dia kanan, mana kanan kiri. Kiri hak Arab, kanan terjemahan. Ya dah ni Pak. Ya, kiri hak Arab, kitab Safinatun Najah, kanan terjemahan. Kemudian dia satu perenggang. Jadi contohnya rukun Islam yang terdahulu satu perenggang. Rukun iman satu perenggang. Jadi sekarang ni kita nak sambung hak di tengah lah, rukun iman yang kedua. Jadi kalau hak Rumi tu kena tengoklah kat mana hak Arab, kat mana hak terjemahan. Kalau hak edisi Jawi ni, surat 2 baris bawah sekali.
Muswak 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri ataupun wa bil qadari. Dal tu boleh baca baris sukun, baris mati, dan boleh baca baris fathah, baris atas. Bil qadri ataupun bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia, dan kedua daripada 6 rukun iman, percaya pada sekalian malaikahnya. Malaikah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, percaya pada sekalian malaikahnya. Jadi cuma terjemahan Jawi tu dia gitulah, dia ejaan dia tu. Ini sebagai ilmu je lah ni. Sebagai ilmu. Dia kita tulis Jawi ni, khok Jawi, tulisan Jawi ni, dia bukan macam Rumi. Yeah. Kalau Rumi, hak sekolah lah macam mana hak Rumi. Kalau contohnya percaya, contohnya. Maknanya percaya ni tulis P-E-R, habis dah. Dia punya barisan atas tu. Wak sengkang caya di bawah, C-A-Y-A. Tak gitulah, boleh Rumi. Percayalah ni, tapi dia punya apa ruang belah atas tu habis dah. Habis dah sampai hujung dah. Jadi caya C-A-Y-A ubuh bawah. Gitu ada kalau Rumi. Yeah. Jawi tak lewat gitu. Macam sini ni cetak okang lah ni. Pera belah bawah, ce alih ya. Jadi baris lain pula. Kalau Jawi tak leh. Dia tak boleh buat umpama tulisan Rumi. Tapi tak apalah, ni cerita tulisan Jawi. Cuma sebagai ilmu lah. Yeah. Kalau kebetulan kita berjumpa dengan ayat Al-Quran, yang mana dia punya kalimah dia tu separuh di atas, separuh di bawah, maka tu wajib diperbaiki. Okay. Kalau ayat Quran, ni tak apalah, ni tak perbaiki, tak apalah. Tapi nak cerita tulisan Jawinya, per belah bawah, per belah atas, cahaya belah bawah. Ce alihya jadi baris lain. Kalau Rumi boleh buat, Jawi tak boleh buat. Ni dia punya kaedah dia lah. Cuma saya sebut tadi, kalau ayat Al-Quran, contoh ayat Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Fatihah kita. Tiba-tiba Rabbil Alamin tu, Rabbi, Rabb, Al-Alamin, Alif, Lam, Ain, Alif, habis ruang. Lamin, Lam, Mim, Ya, Nun, bubuh bawah. Contohnya. Jadi Al-Alamin, satu kalimah. Al-A belah atas, Lamin belah bawah. Wajib kena baiki. Wajib kena cari pen, kena baiki. Kalau ayat Quran. Kalau kata atas tu, Alhamdulillahi Rabbi belah atas. Al-Alamin belah bawah. Tak apa. Sebab Rabbi satu kalimah, Al-Alamin satu kalimah yang lain. Okay. Tapi kalau Rabbi, Rabb, Al-A, Alif, Lam, Ain, Alif, lepas tu Lamin, Lam, Mim, Ya, Nun, tiba-tiba di bawah. Tu wajib kena baiki. Sebab Al-Alamin adalah satu kalimah, tiba-tiba Al-A belah atas, Lamin di perenggan di baris bawah. Salah. Jadi kalau ayat Al-Quran wajib perbaiki. Kita mengaji kitab. Kalau tersilap cetakan itu perkara biasalah kitab ni.
Jadi bukan pengarang yang salah tulis. Sebab pengarang dia tidak ada kilang cetakan. Ke pengarang ada kilang cetakan belakang rumah dia. Tak ada. Maknanya kalau pengarang ni dia akan hantar kepada pencetak. Jadi biasa ada tersilap tersalah tu adalah cetakan, bukan pengarang lah kita kira. Faham tak ni? Jadi kalaulah kita belajar ada tersilap cetakan, maknanya salah tulis ke apa ke, kalau ayat Al-Quran wajib kena cari pen, kena baiki. Kalau ayat kitab, kalau kita tak mau baiki, terpulang pada kita lah. Tapi lain kali kita nak baca, tak jumpa point lah sebab muka kita tak baiki salah cetakan, gitulah. Tapi kena ingatlah, kalau kita belajar-belajar, itu adalah ayat Al-Quran. Didatangkan sebagai dalil contohnya. Tiba-tiba ayat tu ada tersilap cetakan. Maka wajib diperbaikikan. Nak kena cari pen, kena baiki. Kalau ayat Al-Quran. Ini cerita bab tulisan lah ni. Dan kedua daripada 6 rukun iman, percaya dengan sekalian malaikahnya. Malaikah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selok minggu lepasnya saya pergi kepada keenam rukun iman ini. Yang menjadi rukun asas adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Rasul tu rukun iman yang keempat. Tapi menjadi asas kepada iman adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Yang datang daripada asas kepada rukun Islam, 2 kalimah syahadah. Yang mana beriman dengan Allah dan Rasul, iaitu beriman dengan sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat Rasul. Yang minggu lepasnya saya tekan, ianya adalah permulaan yang wajib dalam agama kita. Permulaan yang wajib dalam agama kita adalah mengenal Allah dan mengenal Rasul. Mengenal Allah dan mengenal akan Rasul yang bawa kita kepada mengenal Allah. Jadi kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, Tuhan yang kuasa. Siapakah yang bawa kita kepada mengenal Allah yang esa, yang kuasa? Yang bawa kita kepada mengenal Allah adalah Rasul. Jadi kita wajib juga mengenal akan Rasul yang bawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi permulaan agamanya mengenal Allah, mengenal Rasul, dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan sifat Allah dan sifat Rasul. Yang saya bicara minggu lepasnya, hak aqaidul iman yang 50. Simpulan iman yang 50. Dalam pengajian masyhur kitanya, sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahilnya 20, jadi 40. Sifat harus bagi Allah 1, jadi 41. 41 ni terkandung di bawah asyhadu alla ilaha illallah sebagai asas kepada rukun Islam. Kemudian 4 sifat yang wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah, dan 4 sifat mustahil. 1 sifat harus bagi Rasul, jadi semua 9. 9 ni terkandung di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadah yang kedua. Jadi 41 campur 9 jadi 50. 50 aqaidul iman. Ini adalah permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ini kewajipan hak permulaan. Mengenal Allah, mengenal Rasul dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat Allah dan sifat Rasul. Jadi saya terang dah minggu lepasnya,
kita berpegang dengan akidah 50. Ini masyhur ni orang tua-tua kita ni. Berpegang dengan akidah 50. Berpegang akan hukum dia. Hukum dia macam mana? Wujud Allah. Tentu wujud Allah sungguh. Itu hukum dia. Ini kidam Allah sungguh. Baka Allah sungguh. Itu kita pegang gitu. Pandai ni. Pegang akan hukum bagi sifat. Kemudian timbullah persoalan. Sifat mustahil nak pegangnya macam mana? Sebab sifat mustahil adalah sifat yang akal tak terima nak kata ada di zat Allah dan zat Rasul. Jadi apabila sifat mustahil ni akal tak terima ada di Allah dan Rasul, kita pun peganglah di akidah kita, tak ada Allah tentu dok sama sekali. Tak ada tu mustahil lawan pada wujud. Baharu Allah dok sama sekali. Baharu hudus lawan kepada kidam sedia. Fana Allah binasa dok sama sekali. Kita pegang situ lah. Itu dipanggil pegang akan sifat mustahil. Ini pegang akan hukum dia. Sebab yelah kita orang ngaji kapung ni kadang-kadang kita faham dan kita pegang. Tapi kalau orang teh tanya, apa? Selahbah panggil. Teh tanya, gok moteng lah kita panggil. Ni pernah lah orang, dia tak tahulah apa tujuan dia. Dia nak teh orang kapung, dia mari-mari ceramah, dia teh. Macam mana Pak Cik? Akidah 50. 50 akidah tu Pak Cik pegang. Pegang. Jawab orang kapung ni steady lah. Macam kira, ni soalan mudah ni. Pegang lah tu dia. Jadi hak 50 tu bukan ke termasuk 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Termasuk lah. Dan juga termasuk 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Termasuk lah. Jadi pegang juga ke sifat mustahil. Pegang lah. Kalau tak pegang sifat mustahil nak sampai 50 macam tak sampai jumlah 50. Pegang mustahil. Pegang lah. Pegang mustahil. Kapi ya. Kejut orang kapung. Memanglah kalau pegang mustahil. Tak ada Allah. Ya. Baharu Allah. Ya. Binasa Allah. Memanglah kapi. Tapi orang kapung tak pandai nak cerita. Apa makna pegang sifat mustahil. Dia pegang kok jalan tidak lah. Tak ada Allah. Tak sama sekali. Itu yang dia pegang. Baharu Allah. Tak sama sekali. Itu pegang hukum pada sifat mustahil. Bukan pegang Allah tak ada. Pegang Allah baharu. Pegang Allah binasa. Itu memang kapi sungguh lah. Tapi orang kapung ni sifat wajib pegang. Wujud, kidam, bakok pegang. Pegang. Okey. Sifat mustahil tak ada baharu binasa. Pegang juga. Pegang. Pegang siap ah. Dia tak erti nak jawab. Tapi akidahnya comel. Pegang kok jalan mana? Tak ada Tuhan dok sama sekali. Hati dia pegang. Baharu Tuhan dok sama sekali. Hati dia pegang. Binasa Tuhan dok sama sekali. Hati dia pegang. Dia panggil apa? Pegang kepada hukum bagi sifat mustahil. Dia panggil istihalatul mustahil. Tapi nak ceritanya, orang kapung tak pandai lah gitu lalu. Tapi orang kapung memang dia kemah molek. Rasul pasti benar. Rasul pasti tidak dusta. Dia pegang gitulah. Takkan dia pegang Rasul benar dan Rasul dusta. Kan berlawang tu. Dia pegang macam mana? Sifat wajib dengan sifat mustahil. Dia pegang sifat wajib. Rasul pasti benar. Kemudian hak mustahil. Rasul pasti tidak dusta. Rasul pasti amanah. Rasul pasti tidak khianah. Rasul tentu sungguh tabligh menyampaikan. Rasul tentu dok sama sekali ketemang sembunyikan wahyu. Itulah pegangan 50 aqaidul iman. Hak menjadi permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Hak ni kena perhalusilah tiap-tiap satu sifat. Bukan hanya hafaz akan sifat Allah, bukan hanya hafaz akan sifat Rasul. Untuk mengesahkan permulaan agama, mengenal Allah, beriman dengan Allah, mengenal Rasul, beriman dengan Rasul. Mengenal Allah ni dipanggil makrifah.
Dalam bahasa disebut ma'rifah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Dan juga mengenal akan Rasul yang bawa kepada mengenal Allah. Jadi makrifah ni, mengenal ni dengan bahawa jazam berpegang putuh di akidah kita. Jazam putuh kita pegang di akidah kita. Jazam putuh Allah ada. Jazam kita pegang putuh di akidah kita, Allah Ta'ala sedia. Allah Ta'ala kekal. Itu dipanggil makrifah. Jazam putuh di akidah kita, Rasul benar. Ni dipanggil makrifah. Kalau kata tak jazam, tak putuh, 90% ke 95% ke 99% ke Allah Ta'ala ada. Tapi ada kemungkinan kecil 1% dikatakan Allah Ta'ala tak ada. Dipanggil belum lagi makrifah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka belum sah lagi beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasul ni benarlah Rasul ni. Tapi ada kemungkinan juga Rasul ni dusta. Belum sah lagi makrifah, belum sah lagi beriman dengan Rasul. Jadi makrifah ni dia kena jazam, kena putuh. Mana putuh di hati bahawa Allah Ta'ala ada, sedia kekal. Tu contoh. Nabi Rasul ni sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ni jazam di hati. Yang kedua, ni mungkin saya tambah baliklah pembicaraan minggu lepasnya berkaitan dengan asas kepada rukun iman, beriman dengan Allah dan Rasul, pergi kepada mengetahui dan berpegang dengan 50 aqaidul iman, simpulan iman. Kemudian kalaulah tak sempat nak menyambung hak rukun iman yang kedua, percaya pada sekalian malaikat, tu insya-Allah tersambung pula di slot akan datang. Maknanya kitab Safinatun Najah ni dia bicaranya tak panjang lah. Cuma kita ambil lah hurah dengan cara yang lebih panjang. Mana biar kita faham satu-satu. Tak apalah kalau kata kitab tak bergerak ataupun bergerak sikit-sikit pun tak apalah. Mana kita penting kepada pemahaman yang kita nak. Macam sebut sebelum ni lah. Pihak penerbit pun tak bagi kepada saya ni, kitab Safinatun Najah ustaz kena habis dalam masa setahun. Tak ada. Tak ada penerbit buat sakatan begitu. Maknanya tiap-tiap bulan kena hantar laporan. Banyak mana dah Safinatun Najah ni nak. Dah kita ada ni. Dia dah kelas tahunan lah. Tahun baru, tahun nu kita lain pula. Tak ada. Penerbit tak ada. Tak ada buat. Apa? Silibus panggil tu. Faham? Setahun kena habis satu kitab. Kemudian kena naik kitab yang kedua. Tak ada. Tu tak ada. Penerbit tak ada sebut seumpama tu. Penerbit kira jalan je. Jadi kita jalan. Mana kita ambil pemahaman satu-satulah. Kita ambil pemahaman satu-satu. Dan apa yang saya bicarakan di slot Talaki Safinatun Najah ini adalah ilmu asas yang kita pelajari di masjid dan surau. Ini ilmu asas. Hak mana ilmu ni ada di masjid dan surau. Maknanya hak masjid surau satu, hak slot Talaki Safinatun Najah Mani FM itu satu pula peluang kepada kita untuk mengulangilah ataupun kita panggil kat apa? Perangat. Pandai perangat. Mana perangat ni kita kemas balik. Ulang-ulang dia akan jadi kejap sikit, kemas. Sebab kita ni ialah orang ni ada pelbagai. Kita bukan macam ngajar sekolah. Satu darjah, satu umur. Satu darjah, sebaya. Pandai ni. Jadi hak tu sebaya satu ada. Hak kelas A hak lain, kelas B hak lain, kelas C hak lain. Kelas duk main saja pun hak lain. Mana ni? Ni dia senang. Kita ni dak ni. Kita kelas umum. Jadi kita kena ulang-ulang sebab kita nak beri supaya secara umum. Orang tua ke contohnya yang mengikuti pun dapat ambil faedah
Hak ilmu yang saya sebut tadi, ilmu asas yang mana perbicaraan ni ada di masjid dan surau. Nah, jadi yang kita pegang jazam putuh tu, makrifah ni, yang kedua, pegangan yang jazam putuh tu adalah sebenar. Dia kena sebenar. Dia sebenar ni lah hak nak kena ngaji molek. Sebab Fak dan sidang pendengar sekalian, semua orang ada kepercayaan. Semua ada pegangan belaka. Mesti ada kepercayaan yang putuh di akidah masing-masing. Tapi apa yang dipegangi itu sebenar ke tidak? Tu. Semua ada akidah, semua ada pegangan. Semua ada kepercayaan yang putuh. Dengan kepercayaan tersebut sanggup mempertahankan dengan nyawa sekalipun. Tetapi hak jazam, hak putuh kepercayaan akidah tadi itu bertepatan ke tidak dengan akidah yang sebenar. Situ. Nak pastikan bertepatan dengan akidah sebenar ni lah kena ngaji molek dalam bab iman, dalam bab akidah. Orang yang Islam, orang kafir, dia ada jazam dia. Tapi hak kafir lah. Orang yang berilmu, jazam, putuh dengan akidah yang berdasarkan kepada ilmu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Orang jahil, orang Islam yang jahil, mereka pun ada jazam, ada kepercayaan yang putuh. Tapi berlandaskan kepada apa? Kalau tidak ada ilmu. Jadi hak ni lah nak kena, kita sudah mendengar, kena amati molek. Jazam putuh tetap dah sebenar. Dengan bertepatan dengan akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah contoh. Kalau kita melihat pada pandangan zahir, apa yang berlaku di sekeliling kita ni adalah datang daripada perbuatan kita semua. Datang daripada perbuatan makhluk. Berlaku apa-apa perkara di sekitar kita ni adalah datang daripada perbuatan makhluk. Sama ada perkara yang memberi manfaat, sama ada perkara yang menjadikan kemudaratan. Zahirnya datang daripada makhluk. Contoh hak Fak sebut tadi, hak COVID. Mana zahirnya penyakit COVID ni datang daripada virus. Dia panggil virus tak? Datang daripada virus. Zahirnya begitu. Daripada virus tadi tu, orang yang kena penyakit ni ada tahap 1, 2, 3, 4 dan 5. Cuma alhamdulillah lah sekarang tahap 3, 4, 5 tu kalau kita tengok dalam dia punya datanya 1% pun tak sampai. Dan alhamdulillah kematian pun bertambah rendah. Alhamdulillah. Tapi pada zahirnya kita nampak kerana COVID lah. Kerana virus lah. Kena penyakit COVID. Hak ada simptom-simptom lah. Hak kata walaupun tak sampai 1% pun ada yang masuk hospital. Ada yang perlu pada bantuan pernafasan. Ada yang sampai peringkat mati. Sampai masa dia. Jadi zahir semua tu datang daripada asbab virus makhluk. Zahir dia begitu. Kemudian alhamdulillah semua tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hakiki dia. Walaupun zahir itu datang daripada kepandaian manusia mencipta vaksin contohnya. Alhamdulillah dan mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Tapi nak ceritanya pada zahir nampaknya virus itulah yang menjadikan mudarat. Itu pada zahir. Tapi hakiki sebenar-benarnya yang menjadikan mudarat, yang beri ketahanan diri manfaat, semua itu adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi qada dan qadar Allah ni perkara yang gaib. Jadi macam mana kita nak memastikan bahawa
kita ni makrifah yang sebenarnya, makrifah pegangan kita ni yang sebenar, kena mengaji molek. Sebab apa? Sebab pada zahirnya adalah datang daripada asbab makhluk. Saya cerita hak sekarang lah. Pada hak semasa, hak sama-sama. Kita makan akan jadi kenyang. Kita minum air akan jadi hilang dahaga. Cuma nak hilang dahaga tu lah payau sikit. Kefak tak kena payau. Ada payau sedikit. Payau sedikit. Maknanya kalau makan kenyang, kalau minum air hilang dahaga, kalau buka lampu jadi cerah nampak, ambil cermin mata jadi terang. Tapi sebenar-benarnya kenyang ke, hilang dahaga ke, nampak ke, sesuatu semua tu datang daripada qada dan qadar Allah. Jadi ini perkara gaib. Jadi macam mana nak pastikan pegangan kita bertepatan dengan yang sebenar kalau tanpa ilmu. Sebaliknya kalaulah berpegang semata-mata virus yang memudaratkan, semata-mata vaksin yang bagi manfaat, semata-mata nasi yang menjadikan kenyang, semata-mata air yang menjadikan hilang dahaga. Berpegang di akidah seumpama tu, semata-mata makhluk tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Ini bukan makrifah seumpama ni. Bukan berpegang semata-mata seumpama ni yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, kekuasaan dan kehendak Allah. Ini makrifah yang tidak sah, iman yang tidak sah, mati dalam pegang yang seumpama ni, kekal neraka selama-lamanya sebab dia bukan orang yang beriman. Jadi jazam putus tak sebenar. Nak sebenar ni lah kena kemah molek. Dalam pembicaraan berkaitan dengan beriman dengan perkara yang gaib. Bila kita beriman dengan perkara gaib, Allah gaib. Malaikat gaib. Barzah gaib. Qada dan qada Allah pun gaib. Jadi gaib ni kita nak jazam di hati, nak berpegang putus di hati, pastikan kita berpegang dengan akidah yang sebenar. Ini dipanggil makrifah permulaan agama. Makrifah permulaan agama. Kemudian sidang pendengar kena ambil faham molek lah hak saya sebut tadi tu. Jikalau berpegang semata-mata virus, semata-mata vaksin, semata-mata nasi, semata-mata air. Tetapi kalau hanya bercakap asbab, tak ada salah. Bercakap asbab tak ada salah. Jadi virus, lepas tu virus pula dia sudah dia sudah bercampur jadi nama pula timbul macam-macam, virus. Pada ni daripada virus tu menyebabkan jadi rosak paru-paru, itu hanya cerita asbab. Pegangan tu tetap dah akidah masing-masing. Jangan pula cakap asbab dikatakan tidak ada iman, tidak ada makrifah. Itu salah sangat-sangat. Pandai ni. Allah kena selera molek hari ni. Nambah 2 pinggang. Kenyang. Kamu ni. Nasi. Dah, itu hanya percakapan asbab. Allah dahagalah. Jumpa air. Allah lah. Pandai ni. Air yang menghilangkan dahaga. Kelak-kelak. Kelak-kelak pergi panggil. Dahaga sangat-sangat. Dak. Itu semua perbuatan Allah. Maka kalau disandar kepada makhluk, sandar kepada asbab, hanya sandar sementara, bukan pegangan. Itu tak salah. Kalau saya sebut tadi, kalau berpegang di akidah. Yang langsung tidak ada kaitan dengan kudrah, kekuasaan Allah, iradah, kehendak Allah. Itu tidak sah makrifah, tidak sah iman. Kalau berpegang, kalau bercakap, ialah bercakap. Kalau kata bercakap, kalau jenis-jenis asbab zahirnya memudaratkan, ni contohlah. Orang merokok menyebabkan begiang. Tengok tu gambar ada di kotak rokok. Dia pun gambar di kotak rokok, laku semacam rokok. Tapi maknanya ni. Kenapa gambar tu dia hati tak ke apa? Hati ada, tangan dia.
Rokok tangan benda pula apa? Oh, Dia rokok tu hati ya tau. Macam tengok ni, kerana merokoklah hati jadi seumpama ni. Merokok membahayakan kesihatan. Itu semua cakap asbab belaka, tak ada salah. Yang merosokkan hati tetap qada dan qadar Allah. Yang menjadikan bahaya kesihatan qada dan qadar Allah. Sebaliknya kita makan pemakanan kesihatan yang boleh menjadikan kesihatan kita bertambah kuat. Itu hanya sandar kepada asbab zahir. Pegangan, jangan duk kita tomah pegangan orang. Tu tak salah pun. Sandar pada asbab zahir, banyak di dalam ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sendiri yang menyandar kepada asbab zahir. Dalam hadis Nabi pun, banyak Nabi menyandarkan pada asbab zahir. Maknanya kita bercakap harian kita, sandar kepada nasi, sandar pada air, sandar kepada apa-apa makhluk sekalipun. Hak tu bab percakapan, bukan bab pegangan. Bab pegangan, tetap dah. Semua yang berlaku adalah datang daripada kudrah kekuasaan Allah dan iradah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makrifah kita ni pastikan pegangan putus kita tu bertepatan dengan pegangan yang sebenar. Ini permulaan yang wajib dalam agama kita. Kemudian yang kita berpegang berkaitan dengan sifat Allah dan Rasul tu, kita wajib kena ada dalil sendiri. Ada penunjuk sendiri. Kenapa kamu berpegang Allah ada? Kerana ada langit, ada bumi. Mesti Allah ada. Itu makna apa ni? Dia kena ada dalil. Kamu berpegang putus kejap. Allah kuasa. Pegangan Allah kuasa ni sebenar. Apa dalil kamu berpegang Allah kuasa? Dah ni langit bumi ni. Kalau Allah tidak bersifat al-qudrah, sebaliknya bersifat dengan sifat lemah, mana nak boleh ada langit dan bumi? Itu makna apa? Dia kena ada dalil sendiri. Bukan hanya, kenapa pegang Allah ada? Dah tu ramai-ramai duk sebut Allah ada. Kenapa pegang Allah kuasa? Tu dengar orang ngajar tu Allah kuasa. Lepas tu kamu turut ramai-ramai. Turut ramai-ramai. Tu dia panggil apa tu? Berpegang kejap. Betul dia pegang tu Allah ada. Betul dia pegang Allah kuasa. Tapi tak ada dalil. Ini pegangan yang walaupun sah makrifah, sah iman, tetapi berdosa kerana wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallafnya berpegang akan aqaidul iman yang 50 tu wajib bersertakan dengan dalil masing-masing. Sekurang-kurang dalil akal. Dalil akal sekurang-kurangnya. Tapi nak comel dalil nakal, dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira saya minggu ni hanya mengulangi baliklah ataupun menyambung sedikit pembicaraan minggu lepasnya. Hak berkaitan dengan asas kepada rukun iman, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, yang mana mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50 beserta dengan dalil yang ianya adalah permulaan yang wajib atas mukallaf lelaki dan perempuan yang balik serta berakal. Dan aqaidul iman yang 50 ini jugalah hak permulaan yang wajib atas ibu bapa ajar kepada anak-anak sebelum anak menikah pada umur baligh. Jadi ilmu yang pertama-tama yang ibu bapa wajib ajar kepada anak-anak sebelum baligh adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Rasul. Bila pergilah kepada beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab kena perhalusi molek, beriman dengan hari kesudahan kena perhalusi molek, dan terutama sekali kena perhalusi molek, kena detail molek adalah rukun iman yang ke-6. Beriman dengan takdir Allah, perkara baik, iman dan ta'ah datang daripada Allah. Perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pegangan kita, hak rukun iman yang ke-6. Mudah-mudahan kita dapat memastikan diri kita dan juga keluarga kita di kalangan orang-orang Islam yang beriman dengan Allah dan Rasul, yang lengkap ke-6 rukun iman, yang mana Islam dan iman inilah yang menjadi syarat untuk sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi hak rukun iman yang kedua, beriman dengan malaikah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan bicara kembalilah insya-Allah di slot akan datang. Wallahu a'lam. Baik, jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar atas ilmu yang diberikan pada petang ini, dan terima kasih untuk anda semua yang menonton kita juga secara live di Facebook Manis FM, yang mendengarkan kami di aplikasi terbaru kami Sweet Plus juga. Yang mana belum lagi muat turun, anda boleh muat turun sekarang aplikasi Sweet Plus di Google Play dan juga di App Store untuk dapatkan banyak sebenarnya informasi terkini sambil-sambil anda dengarkan Manis FM. Dan kat situ juga ada podcast-podcast berkaitan dengan KF Santai bersama Ustaz Said, pembelajaran bahasa Arab dan sebagainya, muat turun sekarang dan pastinya ia bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih juga kepada anda semua yang sekarang ni mungkin sedang memandu sambil-sambil untuk dengarkan perbincangan kita dan juga pembelajaran talaki Safinatun Najah. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan, di hari dan juga di waktu yang sama, kita akan bersua kembali. Dan terima kasih kepada anda semua juga yang dah pun share sebanyak 126 share hari ini. Syukur Alhamdulillah. Semoga tangan-tangan yang share perkongsian ilmu kita pada petang ini diberikan pahala yang sentimpal dengannya. Jadi macam biasa Ustaz, kita tutup dengan doa penutup daripada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famassabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi